Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal antara main villain dalam anime Naruto, iaitu Uchiha Madara. Okey, sebelum kita layan video, aku nak bagi tahu ni, dekat hujung video ni aku akan letak nama-nama pemenang giveaway yang aku buat hari tu dalam video Hatake Kakashi. So kalau korang nak tahu siapa yang menang untuk giveaway hari tu, korang kena stay tune sampai hujung video. Dan entah korang yang menang kan, rugi lah kalau tak claim aja. Faham kan? Dah, jom kita layan video balik. Madara adalah seorang shinobi legenda dari klan Uchiha, dan dia juga antara orang yang penting dalam terbentuknya desa Konoha. Uchiha Madara dia dilahirkan dalam era peperangan, dan dia merupakan anak sulung dari 5 adik-beradik lelaki kepada Uchiha Tajima. Diorang adik-beradik memang telah dibesarkan dalam suasana perang lah, suasana yang tengah dingin di antara klan Uchiha dengan klan Senju. 3 dari adik lelaki Uchiha Madara telah pun mati ketika mereka masih muda, dan hanya tinggal Uchiha Madara dengan Uchiha Izuna sebagai penerus tampuk pemimpinan untuk klan Uchiha. Dan sewaktu Uchiha Madara tengah rehat ke apa, dia akan pergi ke hutan untuk berjumpa dengan seorang budak lelaki, iaitu Hashirama Senju. Hubungan antara Hashirama dengan Madara ni kita boleh cakap berkawan lah, bersaing, dan dorang juga mempunyai matlamat yang sama untuk menghentikan peperangan. Dan sampailah satu masa ni kita boleh cakap waktu tu kedinginan di antara kedua-dua klan memang tengah memuncak lah. Sebagai langkah berjaga-jaga, Hashirama dengan Madara pun telah membuat planning untuk menyembunyikan nama keluarga mereka. Tapi malangnya, macam mana pun diorang cuba untuk sembunyikan nama keluarga diorang dari orang tua masing-masing, tapi orang tua Madara dengan Hashirama tetap tahu pasal hubungan mereka. Sampailah satu masa ni, orang tua mereka telah pun memberikan tugasan dekat Hashirama dengan Madara untuk membunuh antara satu sama lain sewaktu dalam perjumpaan mereka lah. Tapi totally untuk mindset Madara dengan Hashirama ni memang dia tak nak buat macam tu lah, disebabkan diorang kan berkawan. Sampailah masa perjumpaan mereka tu pun, Hashirama dengan Madara telah pun membuat keputusan untuk mengabaikan tugasan yang diberi, dengan diorang pun telah melemparkan batu yang tertulis suruh melarikan diri. Weh, lari, cepat-cepat lari. Tapi malangnya, sewaktu diorang nak melarikan diri, ayah dengan adik mereka telah pun memunculkan diri dan telah bersedia untuk bertarung antara keluarga masing-masing. Bagi untuk mengelakkan benda yang buruk terjadi, diorang pun tahulah kalau match tu berlaku, berkemungkinan besar akan ada orang yang terkorban. Dan Madara pun telah memutuskan persahabatan di antara mereka berdua. Dan dekat situ juga Madara telah berjaya untuk membangkitkan mata Sharingan. Dari situ Hashirama dengan Madara ni pun telah menjadi musuh, dan diorang juga selalu berjumpa lah dalam setiap pertarungan di antara klan mereka. Tapi dalam setiap pertarungan, Madara tak pernah pun mempunyai peluang untuk menewaskan Hashirama, disebabkan kekuatan untuk Hashirama lebih tinggi berbanding dengan Madara. Walaupun Madara telah mempunyai mata Mangekyo Sharingan sekalipun, dia tetap tak mampu untuk menewaskan Hashirama. Cuma walaupun Hashirama mempunyai banyak peluang untuk membunuh Madara, tapi dia memang tak nak bunuh Madara lah, disebabkan dia masih menganggap Madara sebagai seorang kawan. Sampailah satu masa, Hashirama dengan Madara ni pun telah menjadi pemimpin untuk klan masing-masing. Diorang pun berlawan lah, berlawan punya berlawan, tetap berakhir dengan keputusan yang sama, yang mana klan Uchiha terpaksa akur dengan kekuatan klan Senju di bawah pimpinan Hashirama Senju. Tapi Madara dia tak stop macam tu je. Madara ni dia punyalah hati kering kan, dia pun telah memutuskan untuk melakukan pertarungan yang terakhir di antara kedua-dua klan. Dengan Madara pun telah menggunakan Susanoo dalam pertarungan tersebut, dia pun memang kerah lah kekuatan dia habis-habisan, dan akhirnya tetap keputusan yang sama, yang mana klan Senju tetap memenangi pertarungan tersebut. Diambang kematian Madara di tangan Tobirama, dengan Tobirama pun telah bersedia untuk membunuh Madara. Tiba-tiba Hashirama pun telah menghalang Tobirama untuk membunuh Madara, disebabkan Hashirama dia cakap yang membunuh pemimpin untuk klan Uchiha sekarang ni bukanlah jalan penyelesaian yang terbaik untuk menghentikan semua ni berlaku. Dan diorang pun berunding lah, berunding, sampailah satu masa Hashirama dah ready untuk bunuh diri dia atas syarat yang diberi oleh Madara. Ni semua bertujuan untuk mendapatkan balik kepercayaan Madara dekat mereka. Dan waktu Hashirama nak tikam diri dia tu, tiba-tiba dia telah dihalang oleh Madara, yang mana Madara waktu tu telah pun percaya dekat Hashirama waktu tu, dan akhirnya klan mereka telah pun mendapatkan perjanjian damai. Tak dari situ terbentuklah desa Konoha dari hasil kerjasama di antara kedua-dua klan. Cuma konflik di antara Hashirama dengan Madara dia tak terhenti dekat situ. Selepas Madara dia macam berpaling balik, hati dia pun mula busuk balik, dengan dia pun telah menganggap percubaan untuk kampung tersebut adalah sebuah kegagalan. Dan dia pun ada cakap yang klan Uchiha akhirnya akan menerima sesuatu benda yang tak baik macam tu lah. Lepas tu pun Madara telah meninggalkan kampung, dan dia pun berjanji yang dia akan buat comeback lah, dan akan bertarung dengan Hashirama lagi sekali. Setelah janji Madara tu memang betul, dengan dia pun membawa Kyuubi untuk bertarung dengan Hashirama.
Hashirama. Dalam match tu kita boleh nampak lah yang Hashirama telah pun menggunakan Sage Mode dan dia pun telah berjaya untuk menewaskan Madara. Dan di hujung pertarungan mereka kita boleh nampak lah yang Hashirama telah pun menikam Madara dari belakang dan Madara pun telah mati dekat situ. Berita pasal kematian Madara ni pun telah tersebar dengan cepat lah. Yelah kan, dia pun seorang shinobi yang cukup famous dan mayat Madara telah pun disorokkan oleh Tobirama supaya tak ada orang tahulah dekat mana mayat Madara ni berada. Tapi yang sebenarnya Madara dia dah prepare dari awal lah dalam pertarungan tersebut dengan dia pun telah mengaktifkan Izanagi yang mana Madara telah pun mengubah realiti yang sebenar dan dia pun telah kembali hidup sebagai ganti sebelah mata Sharingan dia. Madara dengan bantuan Zetsu putih dengan Zetsu hitam telah pun menggunakan sel Hashirama untuk merawat diri dia dekat satu tempat lah. Dan dari situ Madara telah pun berjaya untuk membangkitkan mata Rinnegan dan dekat situ juga kita boleh nampak lah yang keadaan Madara ni dalam keadaan nazak macam tu lah. Bagi untuk menjayakan rancangan Eye of Moon, Madara pun telah menjaga Obito selepas separuh daripada badan Obito telah pun hancur disebabkan ada satu benda yang berlaku lah. Lepas Rin mati semua tu, sebenarnya tu adalah rancangan Madara dari awal lagi dan totally Madara pun telah take advantage untuk manipulate otak si Obito tu dan Madara pun telah menceritakan rancangan dengan matlamat dia yang sebenar dekat Obito dari A sampailah ke Z. Sebelum Madara mati, dia pun telah meletakkan kepercayaan dekat Obito untuk menggunakan nama Uchiha Madara. Dalam perang dunia shinobi yang keempat, Madara telah pun dibangkitkan balik oleh Kabuto dengan teknik Edo Tensei dan waktu tu kita boleh nampak lah yang kekuatan Madara ni memang bukan kaleng-kaleng lah. Sampaikan dia mampu untuk bertarung dengan armada Alliance Shinobi yang cukup ramai seorang diri je. Waktu tu kita boleh nampak lah yang Madara ni buat dorang ni macam budak-budak je. Padahal waktu tu armada tersebut telah pun dipimpin oleh Onoki dengan Gaara. Lepas tu pun Madara telah berjaya untuk menewaskan kesemua Kage sebelum dia dihidupkan semula dengan bantuan Zetsu hitam menggunakan teknik Rinne Tensei. Selepas Madara telah pun menjadi Jinchuriki untuk Ten-Tails dan dia pun telah mempunyai kedua-dua mata Rinnegan dia. Waktu tu aku boleh cakap kekuatan Madara ni memang susah nak dihalang lah. Tapi bagi aku part yang menarik sewaktu dia telah pun menjadi Jinchuriki untuk Ten-Tails tu, waktu dia telah pun bertarung dengan Might Guy yang mana waktu tu Might Guy telah pun mengaktifkan Final Gate of Death dan dia pun telah menggunakan serangan yang terakhir beliau iaitu Night Guide sehingga telah menyebabkan separuh daripada badan Uchiha Madara telah pun hancur. Dan di hujung pertarungan tersebut Madara pun telah mendeklar yang Guide adalah seorang shinobi yang cukup kuat. Habis dia semua tu, lepas Madara pun telah bertarung dengan Sasuke dengan Naruto dan Madara pun telah berjaya untuk mengaktifkan Infinite Tsukuyomi dan waktu tu Madara dah cakap lah yang dia adalah penyelamat dunia. Tapi tiba-tiba dalam kegembiraan untuk Madara tu pun telah bertukar menjadi duka selepas dia pun telah ditikam oleh Black Zetsu dengan Black Zetsu ada cakap yang semua ni adalah rancangan dia bagi untuk menghidupkan balik iaitu Otsutsuki Kaguya. Dekat situ kita boleh nampak lah yang dari awal lagi semua ni hanyalah rancangan daripada Black Zetsu yang mana Nagato adalah boneka untuk Obito, Obito pula adalah boneka untuk Madara, tapi yang sebenarnya Madara adalah boneka untuk Black Zetsu. Di ambang kematian Madara, dia pun ada cakap dekat Hashirama yang dia memang totally menyesal lah. Jalan yang dia pilih ni totally semuanya salah. Dan apa yang paling momennya ni memang touch heart lah. Memang aku boleh cakap menyentuh hati gila. Selepas Hashirama pun ada cakap walau apa pun Madara telah buat selama ni, Hashirama tetap menganggap yang Madara ni adalah kawan dia. Dan sampai situ je lah riwayat hidup untuk Madara. Madara mati disebabkan waktu tu dia bukan lagi Jinchuriki untuk Ten-Tails yang mana Tailbeast yang dalam badan dia tu pun telah diserak keluar. Kiranya Madara ni dia masih lagi mempunyai sisi yang baik, cuma semua ni telah berubah disebabkan rancangan daripada Black Zetsu. Sampai sini jelas sedikit perkongsian pasal Uchiha Madara. Kalau ada fakta yang menarik lagi pasal Uchiha Madara, just drop je komen kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 100k subscribers dalam hujung tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.